بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وواحدة dan satu golongan. Wawahidatun dan satu golongan. Mana satu golongan ini disebut dalam Quran ya. Nanti hadis sebut lagi. Okey. Wawahidatun hurmatuha, keharamannya. Wawahidatun hurmatuha, keharamannya. La ala ta'bidi, la bukan ala ta'bidi, di atas selama-lamanya. Dia panggil hurmatun ghairu mu'abbadah. Hurmatun ghairu mu'abbadah. Yang sebelum ni apa? Hurmatun mu'abbadatun. Hurmatun mu'abbadatun ini hurmatun ghairu mu'abbadatin. Yang sebelum ni okey. Wala tankihu ma naka wala حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت. Itu semua tu hurmatul mu'abbadah, haram buat selama-lamanya. Mereka ini hukum dia mahram kita. Aurat dia dipanggil aurat mahram. Siapa? Tiga sebab tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab nasab. Dengan sebab apa? Roba, sesuai dengan sebab apa? Musaharah. Okey, ini dia kata wawahidatun tulis itu ya, fi nassil Qur'ani, pada nas Quran. Okey. Wawahidatun ay fi nassil Quran min haitsul jam'i, di segi mengumpulkan. Faham tak?
Sebab akhir kita habis ayat terakhir jilid keempat. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf wa an tajma'u, dan adalah kamu mengumpulkan wa'ad bainal ukhtain, di antara dua saudara perempuan. Dia madukan kakak dengan adik, dua-dua dia buat isterinya. Itu haram. Wa anta jama'u bainal ukhtain adalah untuk mengumpulkan dalam satu masa. Faham tak? Dalam satu masa bainal ukhtain, di antara dua saudara perempuan digabung sekali. Okey. Sebab apa? Sebab lepas tu haram juga. Awal ayat juzuk ke-5 apa maksud? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanat, dan wal muhsanat, dan istri orang. Mana tadi? Hurrimat alaikum, di atas itu. Hurrimat alaikum ummatukum wa banatukum. Hurrimat, diharamkan kepada kamu, ummahatukum, ibu kamu, wa banatukum, anak-anak perempuan kamu. Kemudian di atas mana? Di atas wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, dan istri orang. Istri orang boleh kahwin. Haram kita kahwin dengan istri orang, tapi haram Pak, juga haram sementara. Faham tu? Selagi mana dia bergelar istri orang. Kalau suami dia cerai sudah, apa boleh kita kahwin. Faham tu? Nah tu. Wal muhsan. Tapi ini dia maksud wa wahidatun fi nassil Qur'ani. Tak kata itu supaya tak silap faham ya. Wa wahidatun ay wahidatun fi nassil Qur'ani min haitsul jam'i. Di segi mengumpulkan dalam satu masa. Agak disebut ni. Hurmatuha, kehormatannya, keharamannya. La 'ala ta'bidi, la bukan la tatakallam mu'min. La 'ala ta'bidi, la bukan 'ala ta'bid, di atas selama-lamanya. Amanah mereka ni, biarpun kita haram kahwin, tetap nama ajnabiyah juga dengan kita. Faham tu? Tetap nama ajnabiyah. Yang sebelum ini apa? Dengan sebab apa? Nasab, sebab radha'ah, sebab susuan, dan sebab apa? Musaharah. Itu haram mu'abbadah selama-lamanya. Mereka ni mahram kita, hukum dia mahram, segi auratnya semua itu. Tapi ini kita tetap dia hukumnya ajnabiyah, tetap orang asing. Cuma haram desa. Okey, sebut tadi. Hurmatuha, keharamannya. La 'ala ta'bid, bukan di atas lamanya. Bahkan min jihatil jam'i, min daripada segi min daripada jihati sudut al-jam'i, mengumpulkan. Bal min jihatil jam'i, faqat sahaja. Faham tak? Maknanya nak kumpulkan saja, tak boleh. Okey. Siapa mereka? Wahia, dan ia. Siapa? Wahia, dia, dan ia. Ukhtuz zaujati. Ukhtuz zaujati, saudara perempuan kepada isteri kita. Ukhtuz zaujah, saudara perempuan kepada isteri kita. Mana? Kakak ipar kita ataupun adik ipar kita. Haram kita kahwin. Ini haram Pak. Haram ghairu mu'abbadah, bukan haram selama-lamanya. Haram apa? Haram kumpulkan dia dengan isteri kita. Faham tak? Dia tetap ajnabiyah. Sebab pernah dulu Ustaz jumpa, di mana orang dapat, dia kata apa? Okey, suami dia boleh tengok rambut kakak ipar dia, dia boleh tengok rambut adik ipar dia. Sebab apa? Sebab tak boleh kahwin, mahram. Aduh, itu apa? Ini kita sebut apa? Haram Pak. Ghairu
mu'abbadah. Makna haram dia min haitsul jam'i. Sebab Allah sebut apa? Wa anta jama'u bainal ukhtayn. Di segi mengumpulkan saja. Boleh. Okey. Jadi mana haram ini kita sebut haram sementara, bukan haram selama-lamanya. Contoh. Okey, ingat sini. Sekiranya dia ceraikan istrinya dengan talak bain. Dengan talak bain. Apa talak bain? Talak bain. Contohnya talak 3. Dia cerai talak 3. Jadi istrinya kena iddah kan? Boleh rujuk, tak boleh rujuk? Tak boleh rujuk. Talak bain, talak yang tak boleh dirujuk. Okey. Dalam tempoh iddah istrinya tu, sebab talak bain kan? Talak bain adalah talak yang tak boleh dirujuk. Dia boleh kahwin dengan saudara perempuan istrinya. Sebab apa? Waktu tu apa? Sebab biarpun ada iddah, tapi waktu tu tak boleh rujuk. Faham tak? Makna dia bukan hukum isteri. Yang tak boleh kahwin mana-mana waktu istrinya, contoh dia ceraikan istrinya. Istrinya berada dalam iddah talak raj'i. Talak apa? Talak 1 ataupun talak 2. Waktu tu tak boleh. Kena tunggu istrinya habis iddah dulu, baru dia boleh kahwin dengan kakak istrinya atau adik istrinya. Faham tak? Okey, sebab apa? Sebab itu, sebab kita sebut nanti kita jumpa at-talaq raj'i hal yulhaq bit-talaq am bin-nikah. Talak raj'i ini dia sebenarnya hukum dia apa? Talak raj'i ini hukum sebenarnya apa? Hukum talak ke hukum nikah? Amin. Ayo. Wa hiya ukhtuz zawjati, dan ialah saudara perempuan isteri. Fala yujma'u, maka tidak dikumpulkan. Fala yujma'u, maka tidak dikumpulkan. Bainaha, antara dia, wa baina, dan di antara ukhtiha, saudara perempuannya. Saudara perempuannya sama ada apa ni? Min abin, sama mana saudara perempuan tadi sebapak saja, emak lain-lain. Au ummin, ataupun ibu. Ibu sama, tapi bapak lain-lain. Au bainahuma, ataupun antara keduanya. Nasabun, makna saudara nasab, memang senasab darah daging, boleh warisi harta pusaka. Au radha'un, ataupun sekadar saudara perempuan susuan, tak boleh dia. Tak boleh kumpulkan sekali. Okey. Walau radiyat dan biarpun radiyat redha ukhtuha, saudara perempuannya, bil jam'i, untuk dikumpulkan, untuk dimadukan. Sebab sini kan redha kan, bila redha macam mana dia redha? Redha Allah tak redha. Sama orang cakap, Ustaz, aku buat pinjam bank, aku redha, bayar lebih pun. Biarpun aku hutang 100,000, tapi aku redha bayar 120,000. Aku redha Ustaz. Bank boleh redha sebab tu bagi aku pinjam. Jadi apa masalah kami saling redha meredai? Kamu redha meredai, tapi Allah tak redha dengan kamu dulu. Faham tak? Sebab kita cari redha Allah. Sebab sini redha la i'tibara fihi. Walau radiyat, okey, betul. Wala yujma'u aidan, okey. Dia ni apa?
Dia tak boleh madu di mana? Di dunia kan? Di dunia. Tak boleh madu tersebut. Wa anta jama'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Dan dia mengumpulkan. Wa anta jama'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Dia menggabungkan dua saudara perempuan melainkan apa yang telah lalu pada zaman jahiliyah. Sekarang saya tanya kamu, di akhirat boleh tak dia madukan dua adik-beradik? Boleh tak boleh di akhirat? Semua masuk syurga. Allahumma amin. Allahumma ij'alna jannah. Okey, contoh begini. Dia kahwin dengan isterinya. Kahwin isterinya. Tiba-tiba isterinya mati, meninggal. Jadi mak betul dia suruh, tak apalah, kau ambillah adiknya pula. Dia bagi apa? Ganti tikar kan salam Melayu kan? Ganti tikar. Ambil apa? Kakak meninggal, ambil adik pula. Di dunia tak boleh kan? Allah larang. Wa anta jama'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Di dunia tak boleh, di akhirat boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Sebab apa? Mana isteri apa? Kalau suami isteri masuk syurga, suami isteri masuk syurga, okey, mereka akan sama-sama. Allah sebut apa? Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannatu 'adnin. Jannat di mana? Jannatu 'adnin, syurga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuknya. Wa man salaha min abaihim, dan orang yang saleh. Min abaihim, daripada bapa-bapa mereka. Bapa mereka, datuk mereka. Wa azwajihim, dan isteri-isteri mereka. Okey, nampak? Jannah dia kena maksud abi wa azwaj wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka. Makna mereka semua masuk. Sebab dengan apa? Jannat yadkhuluna, mereka masuk dan Allah bagi masuk. Bapa mereka, datuk mereka bersama mereka. Apa? Saudara, apa, isteri mereka, anak mereka bersama mereka. Jadi macam mana kalau dia madu dua beradik di dunia? Di akhirat macam mana? Di akhirat macam mana? Dimadukan? Ya, di akhirat dimadukan. Sebab apa? Di dunia tak boleh dimadukan. Sebab apa? Mengapa hikmah Allah tak boleh madukan dua beradik? Sebab madu tahu kan? Madu yang beracun. Di istilah apa? Madu yang beracun. Sebab macam mana pun tak payahlah kata tak cemburu, bohonglah. Mesti dah cemburu juga. Sebaik-baik perempuan pun cemburu. Sayyidina Aisyah pun cemburu. Kita tengok babul ghasbu. Babul ghasbu kan? Nanti kita masuk dalam apa? Bulughul maram. Bulughul maram. Satu hari Safiyah dia buat apa? Dia buat makanan. Hantar para Rasulullah. Terus Aisyah rasa cemburu. Sebab apa? Sebab Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ibu kita, dia pandai masak. Jadi terus Aisyah sakit hati, dia kasi pecah piring tu. Dia apa? Piring apa? Bekas antar makanan tadi dia kasi pecah. Sebab dia cemburu. Nanti babul qasbu. Rasulullah sebut apa? At-ta'am bit-ta'am was-sahnu wal-ina bil-ina. Hal kumaqal. Kau kena ganti balik makanan kena ganti, pinggan kena ganti balik. Sebab dia senaja bagi apa? Pecah. Sebab apa? Sebab dia cemburu. Yang kata perempuan kata, taklah, aku bukan cemburu suami kahwin. Jangan bohonglah tu. Benda tu subhanallah. Dia tetap ada. Cuma apa? Dia tak biarkan yang perempuan tabah tu apa? Dia tak biarkan perasaan yang menguasai dirinya. Perasaan cemburu, tetap cemburu. Kalau siapa kata tak cemburu, dia berdusta, berbohong tu. Sarah semulia-mulia, antara semulia-mulia nisa. Allah sebut namanya. Wa mara'atu qa'imatun fadhahikat. Allah sebut lagi cerita dan isteri Nabi Ibrahim. Okey, sebab apa?
Dia rasa perasaan apa? Cemburu. Sebab tu terpaksa hijrah hanya apa? Hajar ke mana? Ke apa? Asbabnya dimakmurkan Baitullahil Haram. Boleh? Okey. Jadi sebab pada kita takwil gabung ni dia kata antara ilah dia, sebab dia apa? Ilah dia memang nas. Wa antajma'u bainal ukhtain. Ilah bukan ilah, ini kita panggil apa? Ilah dia nas. Tapi hikmah dia apa? Sebab hikmahnya supaya tidak memutuskan silaturahim antara dua beradik. Sebab apabila bermadu mesti ada perasaan cemburu, pasti ada. Sebab tu dia kata apa? Imam Abu Hanifah kata apa? Hasadul fata ila lam yanalu sa'yuhu. Hasadul fata, Ibu Hanifah dalam syair dia sebut hasadul fata, mereka ni hasad dengan seorang pemuda yang berilmu. Tiba-tiba dalam usia muda dia, dalam usia dia muda, dia menguasai ilmu. Hasadul fata idza lam yanalu sa'yahu. Para yang tua-tua ni dia rasa hasad dengan seorang anak muda ni, tiba-tiba dia boleh kuasai ilmu. Okey, idza lam yanalu sa'yahu, apabila ilmu mereka tak sampai taraf dia. Jadi dia kata apa? Sesama orang berilmu pun dia ada perasaan hasad. Hasadul fata idza lam yanalu sa'yahu. Mereka rasa cemburu dengan seorang pemuda ini, orang muda. Imam Syafi'i, dia jadi mufti umur dia berapa? Dia bagi fatwa umur dia berapa? Syekh dia Khalid Al-Zanji benarkan dia bagi fatwa umur dia baru 15 tahun. Kita waktu tu masih lagi apa? Hebat ilmu main game. Cukup mahir ilmu main game. Dia telah bagi fatwa di mana ingat tu? Di kota Mekah. Maknanya orang datang haji seluruh dunia dia bagi fatwa. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab dia, Syekh dia benarkan dia bagi fatwa di kota Mekah. Okey. Jadi Imam apa? Tengok Imam Abu Hanifah buat syair. Hasadul fata idza lam yanalu sa'yuhu qadara'il hasna yaqulna innaha ladiman. Mereka ni, dia kata ulama-ulama yang tua-tua ni, tiba-tiba muncul seorang pemuda dengan ilmu dia, orang ramai pun tertarik dengan ilmu dia. Mereka cemburu dengan dia. Cemburu mereka bagaimana? Abu Hanifah kata qadara'il hasna, seperti mana madu-madu kepada seorang perawan yang cantik jelita. Pipi dia merah kan? Innaha ladiman. Dia bukan pipi dia merah tu. Dia letak apa? Dia letak dulu diman ni, kita sekarang pemerah pipi lah. Dia pada jenis batu tu. Dia pergi merah pipi. Bukan merah pipi dia tu. Dia ni lah. Sebab apa? Sebab cemburu. Maksudnya apa? Kalau nama madu ni tetap cemburu. Siapa kata tak cemburu, dia berbohong. Cuma apa? Dia berbohong, tetap ada. Sebab tu Allah tak bagi hikmah dia. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kamu memadukan dua beradik dalam masa yang sama. Ilat dia nas, hikmah dia. Faham tak hikmah dia? Sebab apa? Kerana madu ini apa? Takkan dua beradik nak bergaduh. Sebab apa? Berebut suami. Wadah. Okey. Wala yujma'u dan tidak dikumpulkan. Wala yujma'u dikumpulkan, dimadukan. Aidan juga. Yang ini tak ada dalam nas Quran ya. Ini hukum ini dalam hadis. Sebab tu hadis dia menyebut hukum-hukum yang tak disebut dalam Quran. Okey, apa dia? Bainal mar'ati, di antara seorang perempuan, wa ammatiha, dia madukan seorang perempuan dengan makciknya daripada sebelah bapaknya. Ammah, makcik sebelah bapa, adik kepada bapa kita ataupun kakak kepada bapa kita, kepada bapa isteri kita.
Wala yujma'u, dan tidak dikumpul aidan bainal mar'ati, di antara seorang perempuan, wa ammatiha, dan ibu saudaranya sebelah bapaknya. Wala bainal mar'ati, dan tidak juga wala bainal mar'ati, dan tidak juga seorang perempuan, wa khalatiha, dan makciknya daripada sebelah ibu. Okey. Nah, jadi sebab tu orang Arab kalau pakcik sebelah bapa, ammu, ya ammu. Okey. Kalau makcik, ya ammati. Ya ammati, itu makcik sebelah bapa. Kalau sebelah mak, ya pakcik, ya khali. Ya khali. Kalau makcik, ya khalati. Tahu sudah khalah, sebut khalah, sebelah ibu. Kalau ammah sebelah bapa. Okey. Fa in jama'a asy-syakhsu, fa in, maka sekiranya. Mawjud soal tak? Mafi soal? Ya, yang tadi. Fa in jama'a syakhsu, maka sekian jamaah mengumpulkan asy-syakhsu, seorang lelaki, baina, antara, man harumal jam'u, yang diharamkan, apa yang haram dikumpulkan, dimadukan, bainahuma, di antara kedua-duanya. Kamu aqdun kan bi aqdin? Bi aqdin. Bi aqdin wahidin, dengan akad yang satu. Nakahuma fihi, dia mengahwini keduanya padanya, batala nikahuha, batallah nikah kedua-duanya sekali. Batallah kedua-dua ni nikahnya. Adik. Aw lam yujma', ataupun dia tidak yujma', aw lam yajma', dia tidak, aw lam yajma', atau dia tidak mengumpulkan, bainahuma, mana bainahuma bi'aqdin wahidin, bainahuma bi'aqdin wahid, la yajma' bainahuma, ay bainahuma bi'aqdin wahidin, dengan satu akad. Bal nakahuma murattaban, hal situ, bal bahkan lil idrab, bal hudrul idrab, bahkan nakahuma murattaban, hala kaunihi nikah, halakul nikah murattaban, dalam keadaan bersusun. Fathani, yang kedua, fathani huwal batilu, fathani yang kedua, huwal batilul, itulah yang batal. Okey. Jadi kan disebut tadi bainal mar'ati wa ammatiha kan. Jadi kan ammatiha itu memang haram mu'abbad. Isterinya, bukan makciknya, makcik isterinya. Makcik isterinya. Bukan makciknya. Makciknya memang haram mu'abbad. Makcik isterinya. Okey, ammati ay ammati zaujati. Khalati zaujati. Okey, makciknya haram mu'abbad dah. Okey. Cantik lagi makciknya daripada isterinya. Tunggu isteri mati dulu baru kau makcik isterinya. Contohnya. Okey, ada. Okey, mau yang ini soalnya. Allahu akbar, la haula. Iyalah. Assalamualaikum Ustaz. Janda yang telah mati diceraikan, di surga nanti siapa laki barunya? Okey, janda. Okey. Yang telah mati suaminya. Yang telah diceraikan Suaminya. Janda yang mati diceraikan, di surga nanti siapa laki barunya? Okey, siapa laki barunya? Sekarang dia mati, contoh. Okey, ini Imam Qurtubi sebut apa? Sebut dalam tazkirah. Sekarang dia kata, seorang perempuan ni dia mati. Suami dia meninggal kah? Dia okey, suami dia meninggal pula, dia macam mana janda diceraikan dia mati?
Janda yang mati diceraikan. Okey, janda yang dimati diceraikan suaminya. Jadi suami dia ceraikan dia. Dia mati dalam keadaan diceraikan suaminya. Itu saja suami dia, faham tak? Sebab tu sini ulama tengok ya. Okey. Sekarang contoh, suami dia yang ceraikan dia pun di syurga, dia pun di syurga. Okey, tengok sekarang. Seorang perempuan, okey. Suami isteri, okey, mati dalam keadaan suami isteri, iddah 4 bulan 10 hari. Dua-dua masuk syurga, dua-dua suami isteri di syurga. Jelas ya? Itu jelas. Yang kedua sekarang, okey. Suami dia mati. Suami dia mati bukan diceraikan ya? Suami dia mati. Okey, dia jadi janda. Kemudian datang suami baru lagi. Kahwin dia. Dia ada 2 suami. Sebab apa? Mati. Jadi yang mana satu? Suami dia di syurga ni. Yang pertama, yang kedua? Yang pertama atau kedua? Okey. Setengah kata, satu pendapat dia kata, yang mana? Yang paling bertakwa. Sebab itu paling tinggi darjatnya. Faham tak? Dia ada 2 suami. Dia suami yang paling bertakwa. Ummu Salamah sebelumnya dengan Abu Salamah. Abu Salamah wafat, dia kahwin dengan siapa? Dengan Rasulullah. Di syurga dia dengan siapa? Dengan Rasulullah. Yang paling bertakwa. Okey, jelas ya? Okey, sekarang seorang isteri lama kahwin, tiba-tiba suami dia ceraikan dia. Dia mati dalam keadaan janda. Suami dia apa? Ceraikan dia, dia mati dalam keadaan janda. Suami dia yang ceraikan dia pun di syurga juga. Dia pun di syurga. Sebab ingat ya, 2 orang yang baik, ingat ya, tak semestinya mereka sentiasa mampu bersama. Suami baik, isteri baik. Ingat ya, 2 yang baik tak semestinya sentiasa bersama. Sebab apa? Sebab biarpun isteri baik, suami baik, tapi tidak ada persefahaman. Macam nak bersama? Okey, sebab apa? Ingat ya, suami baik, isteri baik, tak semestinya mampu bersama. Sebab apa? Tidak ada persamaan. Suami baik, jenis cakap banyak juga, suka cakap banyak. Isteri pun baik, jenis cakap banyak juga. Jadi apa? Di rumah berebut channel. Macam mana nak bahagia? Memang dua-dua baik. Ataupun suami baik, jenis tak cakap banyak. Isteri pun baik juga, jenis tak cakap banyak. Di rumah, abang makan? Ya. Abang basuh tangan? Ya. Abang nah ambil baju? Ya. Rumah macam kubur saja. Faham tak? Tak semestinya bersama. Sebab apa? Macam kubur saja. Sebab yang penting persamaan. Okey. Jadi sekarang suami dia baik. Balik iya dengan bak saja. Iya. Itu saya bunyi. Nak bercerita, nak berketawa, suami saya tak ada. Tak ada nak berketawa. Sebab apa? Suami pendiam, isteri pun pendiam. Abang balik sudah? Ya. Sudah makan? Ya. Jadi, faham tak? Sebab nanti kita masuk bak khuluk ini. Isteri baik, suami pun baik. Tapi apa? Tidak ada persefahaman. Jadi waktu ni, tiba-tiba tak boleh bersama sudah. Dua-dua tak tahan. Suami pun tak tahan perangai isteri pendiam. Isteri pun tak tahan perangai suami dia. Bercerailah kita kalau kita. Masing-masing pilih haluan masing. Tiba-tiba dua-dua mati. Suami mati sebagai duda, isteri mati sebagai duda. Isteri mati sebagai duda, isteri mati sebagai janda. Jadi maka siapa suami? Siapa? Di akhirat mereka balik bersama. Sebab dalam satu hadis, manibtakara, manibtakara mar'atan fa huwa zawjuha fil jannah. Siapa yang mengambil perawan seorang perempuan, dialah suaminya di syurga nanti. Boleh. Jadi macam tadi janda tadi ya, kalau suami dia di syurga juga, dia pun di syurga mana? Mana apa? Mereka akan bersama balik di syurga. Tapi sekarang contoh lagi, suami dia di neraka, isteri dia
surga. Macam siapa? Macam Firaun. Firaun di neraka. Allah sebut an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Sekarang di neraka ada Firaun. Rohnya apa? Dibentang di neraka pagi dan petang. Sedangkan istrinya ahli syurga. Allah sebut wa mara'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dan Allah jadikan contoh perumpamaan orang beriman siapa? Isteri pada Fir'aun, Asia. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Sewaktu dia berkata, sewaktu dia seorang wanita yang langsung tak terperangkap dengan kemewahan yang Fir'aun letakkan, dengan istana Fir'aun, kemewahan pangkat first lady di Mesir, tak langsung mampu menggugat dia. First lady Mesir, dia tolak semua tu. Mata dia baitan fil jannah, aku bukan nak malaikat ini, aku nak di syurga. Fir'aun ke neraka, dia syurga. Dia dengan siapa? Siapa suami dia? Siapa suami dia? Siapa dia layak? Sebab dia antara perempuan yang cukup agung. Namanya Allah abadikan Quran bersama dengan Maryam. Jadi siapa suaminya? Maryam, bukan ada suami. Siapa suaminya? Rasulullah. Sebab tu sewaktu apa? Riwayat sewaktu apa? Sayyidina Khadijah nak wafat, Rasulullah sebut, nanti kau ke alam barzakh, kau sampaikanlah salam kepada dua madumu, Maryam dan juga Asia. Sewaktu Khadijah wafat, dia kata nanti kau jumpa mereka, kau sampaikanlah salam pada mereka. Jangan risau ya. Atika ya. Waktu tu tak ada apa? Tidak ada perasaan cemburu sudah ya. Jangan risau tu. Sekarang saya cemburu. Anak cemburu Ustaz Rosyidi, cemburu sekarang. Okey. Assalamualaikum. Macam mana kita berwuduk dalam gayung, terus itu gayung kita simpan di atas tempat jamban, sahkan wuduk kita? Macam mana letak gayung atas jamban? Ustaz nak bayangkan. Letak gayung di atas jamban. Yang Ustaz boleh bayang dalam penjara. Sebab jamban dia setakat ni saja. Kita apa dalam penjara, jamban dia apa? Dia separas pusat saja. Makna kita berak orang boleh tengok. Kita, sebab tu dia boleh letak situ. Tapi sekarang jamban kita kan tutup. Jadi macam mana? Macam mana dia ambil atas jamban? Okey, kita kata dia ambil letak di atas jamban. Mana apa? Kalau dia berwuduk atas jamban, hukum dia makruh. Makna dia wuduk, dia berada dalam jamban. Tapi sekarang macam mana gayung tak jamban ni? Ustaz tadi bayang, maaf ya. Kalau dalam ni, okey, makna dia jamban dia begini. Letak atas tanah duduk, maknanya duduk situ juga. Tapi kawasan dia berak juga, hukum dia makruh. Makna atas tanah duduk, dia letak situ, dia ambil uduk. Makna tetap dalam kawasan tandas, hukum dia makruh. Faham tu? Hukum dia makruh. Boleh? Okey, sebab kita apa? Dalam penjara boleh. Dia apa? Jamban begitu, pada pusat kita. Sebelah tu bilik mandi. Jadi kita letak atas apa? Gayung, sebab dia setakat ni saja. Tak gayung, kita ambil uduk situ. Di kawasan bilik mandi tu. Sekali kan, ini depan ni jamban, sini tempat mandi. Okey, wallahu taala a'lam. Jadi kalau letak makna dalam atas apa? Tanah duduk tadi letak gayung tu, hukum dia makruh ya, sebab termasuk kawasan dia masuk dalam tu apa? Dia kira makruh. Okey, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. حمدا مزيدا يا رب لك سلطانك. اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا المتقين اماما. اللهم فقهنا في الدين وعن التاويل. اللهم الكتاب وسنه نبيك. اللهم العاملين والملائكه المصلحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل البلاء والوباء والفحش المنكر والمهن والفتن والغير. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا ديب أذن.